Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Baru-baru ni saya ada ditanya soalan. Antara TM Unify, DG, Maxis, Celcom, Time dan Alo City Broadband tu, yang mana yang ada pelan fiber yang paling bagus? Maka pada waktu tu saya bagi tahulah secara umum kelebihan dan kekurangan untuk setiap ISP tu. Tapi dia ada satu perkara tau yang saya tak ingat nak bagi tahu. Anda juga patut pertimbangkan isu-isu berkaitan pembatalan akaun ataupun account termination tu. Jadi dalam episod kali ini, saya akan bandingkan cara-cara untuk nak membatalkan akaun bagi setiap ISP tersebut. Dan semua maklumat berkenaan pembatalan pelan dan maklumat lain yang berkaitan ni lah, saya dapatkan daripada website ISP-ISP tu. Sama ada pada bahagian Terms and Condition ataupun kita panggil TNC tu kan. Ataupun pada bahagian Frequently Asked Questions yang FAQ tu. Satu benda tu yang saya perasan. Kalau kita nak daftar kan, maka maklumat untuk nak buat pendaftaran tu dia adalah sangat-sangat jelas dan sangat mudah untuk kita fahami. Tekan saja daftar tu, lepas tu ikut saja tau arahan yang dia bagi. Kemudian kita tunggulah pengesahan daripada pihak ISP tu. Lepas tu kita tunggu dapat tarikh pemasangan, selesai semua. Nak daftar memang senang. Tapi kalau kita nak batalkan akaun kita, kita nak terminatekan akaun kita tu, maka maklumat tu ada kalanya dia tak begitu jelas tau. Mereka ni kan dia letak maklumat itu merata. Ada yang dia letak dekat FAQ, ada yang dia letak kat Terms and Condition. Kadang-kadang maklumat itu dia terpecah kepada beberapa dokumen, lepas tu kepada beberapa bahagian. Jadi kita kena betul-betul baca tau, kena betul-betul cari maklumat itu kalau kita nak batalkan pelan kita tu. Dan kebanyakan maklumat itu dijelaskan dalam bahasa yang dia nampak macam lebih kurang macam bahasa undang-undang macam tu. Jadi mungkin bukan semua orang faham tau. Dan ada juga setengah-setengah maklumat tu saya tak jumpa tau bila saya cari dan saya duk baca dalam Terms and Condition ataupun FAQ tu. Jadi, saya buat video ni supaya anda boleh tahu secara umum maklumat tentang cara untuk nak batalkan pelan bagi ISP-ISP yang terlibat. Jadi maklumat ni mungkin berguna kepada anda sebelum anda daftar dengan mereka. Saya dah hasilkan satu jadual dengan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pembatalan pelan. Saya dapatkan maklumat bagi 6 ISP yang menyediakan servis sambungan internet fiber ke rumah. Jadi ISP-ISP tersebut adalah TM Unify, Maxis, DG, Celcom, Time dan juga Alo City Broadband. Lepas tu kan saya cerita siap-siap, dalam jadual tu ada beberapa bahagian tu yang saya tulis sebagai maklumat tidak dijumpai kerana maklumat itu mungkin saya tak jumpa masa saya baca dia punya Terms and Condition ataupun FAQ mereka. Okey. Untuk bahagian pertama ni, saya akan terangkan apa yang akan berlaku sekiranya anda sudah mendaftar untuk pelan ISP tersebut tapi anda batalkan permohonan anda tu sebelum pemasangan tu dibuat. Maksudnya, anda cancel sebelum installation. Untuk pertama sekali ni kan, untuk TM Unify Fiber kan, saya tak jumpa tahu maklumat tentang denda yang dikenakan kalau pembatalan tu dibuat sebelum pemasangan. Jadi sekiranya anda tahu, saya minta anda tolong kongsilah dekat ruangan komen lah untuk kebaikan kita bersama. Okey, seterusnya. Untuk Maxis, anda akan dikenakan denda RM200 kalau anda batal dalam masa 3 hari setelah tarikh pemasangan tu ditetapkan. Okey, untuk DG pula, anda juga akan dikenakan denda RM200 sekiranya anda buat pembatalan setelah tarikh pemasangan tu ditetapkan. Cuma beza untuk DG ni, tak kisah berapa hari, kalau dah ada tarikh, anda akan dikenakan denda RM200 kalau anda cancel. Untuk Celcom pula, anda akan dikenakan denda RM200 juga kalau anda batal pada hari yang keempat setelah tarikh pemasangan tu ditetapkan. Untuk Time dan juga Alo City Broadband, maklumat denda ni saya tak jumpa. Jadi mungkin lepas ni saya kena hubungi mereka lah untuk dapatkan penjelasan. Dari segi tempoh kontrak pula, hampir ke semua ISP ni mengenakan tempoh kontrak selama 24 bulan ataupun 2 tahun. Kecuali Time dan juga Alo City Broadband. Time ni dia memberikan anda pilihan sama ada nak melanggan dengan kontrak 24 bulan ataupun anda langgan pelan yang tak ada kontrak langsung. Jadi kalau anda langgan pelan yang ada kontrak itu, anda akan dapat rebate ataupun diskaun. Contohnya kan, ada pelan tu yang dia bagi percuma 1 bulan. Lepas tu ada pelan yang dia bagi diskaun RM40 untuk 6 bulan pertama. Ada juga pelan yang dia bagi diskaun sampai RM50 untuk 6 bulan pertama. Jadi anda boleh rujuk dekat situlah. Lepas tu kalau anda ambil pelan yang tak ada kontrak itu pula, maka anda kena bayar RM500 tu pada awal pendaftaran. Itu untuk Time. Lepas tu untuk Alo City Broadband pula, ada pelan mereka ni yang ada kontrak 12 bulan dan ada juga pelan yang ada kontrak 24 bulan. Jadi anda bolehlah rujuk maklumat kontrak ni di website ISP masing-masing sebelum mendaftar. Kalau anda nak batalkan pelan langganan anda,
perlukah anda untuk berikan notis kepada pihak ISP ni? ISP seperti TM, Maxis dan juga Alo City Broadband perlukan notis 30 hari untuk pembatalan langganan anda. Manakala Digi dan Celcom, dia tak perlukan sebarang notis. Untuk time, anda kena bagi notis 1 bulan bagi pelan yang ada kontrak 24 bulan tu. Soalan seterusnya, adakah anda perlu bayar denda sekiranya anda batalkan pelan anda sekiranya masih dalam tempoh kontrak? Soalan yang popular. Jawapannya, ya. Hampir kesemua ISP akan mendenda anda sekiranya anda membatalkan pelan anda lebih awal daripada tempoh kontrak. Untuk TM Unify, anda akan didenda jumlah sebanyak baki bulan sebelum tamat kontrak. Jadi contohnya kan, sekiranya anda melanggan pelan yang mana anda kena bayar katakanlah RM159 sebulan, jadi kalau anda nak batalkan pelan anda selepas 4 bulan pakailah contohnya kan, maka anda kena bayar lagi baki untuk 20 bulan seterusnya tu. Jadi secara kasarnya anda kena bayar RM159 kalilah dengan 20 bulan. Dalam RM3,000 lebih macam tu lah contohnya. Itu untuk TM. Untuk Maxis, Celcom dan juga Time, mereka ni lagi best. Anda kena bayar sama ada RM500 ataupun jumlah bagi baki bulan sebelum kontrak tamat. Tengok yang mana lagi tinggi. Contohnya kan, kalau anda tinggal sebulan je lagi sebelum kontrak itu tamat, tapi anda nak tamatkan juga kontrak itu, maka anda kena bayar RM500 walaupun anda cuma bayar RM100 katakanlah sebulan. Sebab apa RM500? Sebab RM500 itu lagi tinggi daripada nilai yang bulanan yang tinggal tu. Okey, untuk Digi dan juga Alo City Broadband, anda cuma kena bayar RM500 sahaja. Tapi kalau nak cakap pasal benda ni kan, saya perasan kan maklumat oleh pihak ISP ni dia tak berapa nak jelas tau. Contohnya macam time. Pada page FAQ dia, mereka cakap yang kita akan didenda sebanyak RM500 sahaja kalau kita tamatkan pelan sebelum kontrak tamat. Tapi dekat page untuk nak tamatkan kontrak itu pula, time cakap kita akan didenda sama ada RM500 atau jumlah bagi baki bulan sebelum kontrak itu tamat. Jadi inilah masalah dia. Kadang-kadang tak jelas tau. Maklumat ni merata. Tak tahu mana satu yang betul. Kalau anda tamatkan langganan anda, maka perlukah anda pulangkan barang-barang yang dibekalkan kepada anda? Contohnya macam ONT dan sebagainya. Berdasarkan apa yang saya baca, kesemua ISP akan memintakan anda untuk pulangkan benda yang dipanggil sebagai Broadband Termination Unit ataupun BTU tu. Lepas tu ada setengah mereka yang menyebut benda tu sebagai Optical Network Unit ataupun ONU. Ada yang menyebut benda tu sebagai Optical Network Terminal ataupun ONT. Jadi pendek katanya, benda yang nampak macam modem tu anda kena bagi balik. Okey, cuma untuk Maxis dan Digi, kalau mengikut maklumat yang ada pada website mereka, anda perlu pulangkan ke semua barang-barang yang diberikan termasuk dengan aksesori. Lepas tu untuk Time dan juga Alo, anda juga dimintakan untuk pulangkan telefon ataupun yang deck phone tu sekiranya diberikan. Okey, untuk TM, Maxis, Digi dan juga Celcom tu, anda kena pulangkan barang-barang tu sama ada dekat TM Point ke ataupun Maxis Center, Digi Store ataupun dekat Celcom Blue Cube tu. Tapi untuk Time dan juga Alo, mereka akan hubungi anda untuk nak ambil perkakasan tersebut. Lepas tu, adakah anda akan didenda kalau anda tak pulangkan perkakasan yang diminta? Jawapannya, ya. TM dengan Digi akan denda anda RM500. Manakala Maxis dan Celcom pula akan denda anda RM200. Maklumat untuk Time dan Alo ni pasal denda ni, saya tak jumpa pula. Untuk bahagian terakhir ni, kita akan lihat sama ada anda boleh tamatkan pelan anda sekiranya anda berpindah ke tempat baru. Untuk TM, kalau tempat baru tu tidak ada sambungan fiber optik, maka anda mesti melanggan pelan 4G broadband mereka sekiranya anda masih lagi dalam tempoh kontrak. Kalau tempat tu dia tak ada servis untuk fiber dan juga 4G broadband oleh TM, maka barulah anda tidak akan didenda kalau anda tamatkan pelan anda semasa berpindah walaupun anda masih lagi dalam tempoh kontrak. Untuk Maxis pula, dia punya cerita lain. Sekiranya anda berpindah ke tempat lain yang tidak ada servis oleh pihak Maxis, maka anda tetap kena bayar denda untuk tamatkan pelan anda. Denda dia adalah sama ada jumlah baki bulan kontrak anda tu ataupun RM500. Tengok yang mana paling tinggi. Jadi tak kisahlah anda nak pindah piluak negara sekalipun, kalau anda masih lagi dalam tempoh kontrak dan anda nak tamatkan langganan anda, maka anda tetap akan didenda.
Begitu juga untuk Digi. Cuma bezanya Digi mengenakan denda RM500 sahaja walaupun tempat itu tidak ada servis Digi Fiber. Untuk Celcom, kalau anda berpindah ke tempat yang tidak ada servis Celcom Fiber, maka anda tidak akan dikenakan sebarang denda walaupun anda tamatkan pelan anda, walaupun anda masih lagi dalam tempoh kontrak. Okey, untuk Time dan juga Alo City Broadband, maklumat ni saya tak jumpa. Jadi itulah dia secara umumnya maklumat tentang pembatalan pelan bagi ISP-ISP utama di negara ni yang menyediakan sambungan internet fiber. Macam yang saya kata pada awal video tadi, kalau anda nak daftar, semua maklumat tu dia ada jelas dan mudah untuk difahami. Senang kalau nak daftar. Tapi kalau anda nak batalkan ataupun terminate kan, maka maklumat tu dia tak begitu senang untuk dicari. Kadang-kadang merata. Ada dekat FAQ, ada letak dekat terms and condition, ada yang maklumat tak jelas, ada yang maklumat tak sama dekat bahagian lain. Kata macam lain, dekat tempat lain, kata macam lain. Sampai pening kepala kita. Sepatutnya kan, maklumat ni diceritakan secara jelas dan padat supaya senang orang nak cari dan senang orang nak faham. Pihak ISP ni dia boleh mudahkan orang untuk dapatkan maklumat untuk nak daftar. Maka kenapa mereka tak boleh juga mudahkan maklumat untuk orang nak buat pembatalan ke ataupun nak buat benda-benda lain macam nak pindah ke nak tukar pelan dan sebagainya. Buat supaya maklumat ni mudah dicari dan senang untuk difahami. Kalau boleh kan, saya nak minta pihak berkuasa, katakanlah pihak kementerian ke ataupun pihak Suruhanjaya Komunikasi ni, untuk nak setkan satu standard dari segi format bagi maklumat yang perlu ditunjukkan oleh pihak ISP kepada pelanggan ataupun bakal pelanggan ni. Maksudnya kan, tak kisahlah saya pergi tengok website TM ke, website Maxis ke, Digi ke apa ke, maklumat berkaitan dengan satu-satu benda, contohnya pembatalan kontrak dan sebagainya ni, ditunjukkan dengan jelas dalam format yang sama supaya senang orang nak cari dan senang orang nak faham. Jangan letak separuh dalam terms and condition, letak separuh lagi dekat FAQ, lepas tu tak lagi separuh dalam dokumen PDF, letak merata. Jangan buat macam tu. Dan selain daripada tu, pastikan maklumat yang ditunjukkan tu adalah sama. Ni ada setengah ISP dia bagi tahu pasal denda benda-benda tertentu ni kan. Ada setengah ISP ni maklumat denda tu tak ada pula. Okey. Bercakap pasal denda ni kan. Boleh tak kita tengok balik denda-denda yang dikenakan ni? Macam contohnya kan. Nak denda pelanggan berdasarkan jumlah baki bulan kalau kita tamatkan pelan tu lebih awal. Saya rasa macam merepek lah. Kalau macam tu kan, baik saya bayar saja secara lump sum untuk jumlah bulan tu dan terus gunakan servis internet tu. Buat apa saya nak pergi bayar baki jumlah bulan tu, lepas tu saya nak pergi hentikan sambungan internet tu? Buat apa? Baik saya pakai saja kalau ada bayar, betul tak? Nampak macam nak menindas orang pun ada. Dia nampak macam ni tau. Dia nampak macam mereka ni tak kisah anda nak pakai sehari ke, nak pakai sebulan ke. Kalau anda dah kena kontrak 24 bulan, maka anda tetap kena bayar 24 bulan tu. Ini memang macam pelik tau. Sekarang ni kan, kita tahu ramai orang yang tengah duk susah. Kadang-kadang kan nak bayar loan rumah pun tak boleh, nak bayar loan kereta pun tak cukup duit. Jadi mungkin mereka ni dah terdesak sampai satu tahap dia terpaksa kurangkan perbelanjaan bulanan. Termasuklah nak membatalkan pelan internet tu. Maka sebab tu saya rasa pihak kerajaan ni dia patut bincang balik perkara ni dengan pihak-pihak ISP. Memanglah saya tak nafikan, denda ni dia perlu untuk nak elakkan orang daripada batalkan pelan suka-suka hati. Buat kontrak betul suka hati dia nak batalkan. Tapi dalam masa yang sama juga, kita kena pastikan yang polisi yang dibuat ni tidak menindas pelanggan. Bukan hanya buat polisi untuk nak menjaga kepentingan ISP semata-mata. Untung tahunan mereka ni bukan 1-2 juta tau. Untung beratus juta kot setiap tahun. Jadi kan, sepatutnya kalau nak ikutkan, denda berdasarkan baki bulan tu dah tak logik tau dan tak patut dibuat pada zaman sekarang ni. Patutnya cukuplah denda RM500 tu. Banyak dah saya dah komplain. Okeylah, saya rasa cukuplah dulu video saya buat kali ni. Dan sambil tu saya dah kongsikan link untuk jadual yang saya buat tadi tu di video description. Jadi anda bolehlah rujuk di sana. Lepas tu sekiranya ada maklumat yang saya sampaikan dalam video ni yang salah ataupun tidak tepat, maka saya mohon anda untuk betulkan saya di ruangan komen. InsyaAllah untuk kebaikan semua orang lah. Okey, baiklah saya nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.